Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia kepada kita umur lagi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang pada kita pada hari ini lagi, boleh kita bersama-sama mari muzakarah, mari mempelajari, lagi pula mengingati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengunjungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, minggu yang telah lalu kita bicaranya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala menerak ataupun menolak daripada perkataan Yahudi yang mengatanya masalahnya dah orang nak dapat kebajikan dan dapat kebaikan, maka pasti kena menghadapi kepada jihad yang tertentu, kepada jihad Baitul Maqdis dah. Tapi Allah Ta'ala jawab katanya, walakinnal birra man amana billah. Tapi orang nak dapat kebajikan tu bukan tentu kena hadap pada jihad yang tertentu. Bahkan orang yang dapat kebajikan daripada Allah, dapat kebaikan, dapat pahala ganjaran itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan orang beriman dengan hari akhirat. Maka pada hari ini kita masuk bicaranya ialah satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala firman pula apabila Allah Ta'ala royak dah, Allah Ta'ala cerita kata orang yang dapat kebajikan itu bukan orang yang menghadapi kepada jihad yang tertentu, yakni jihad masyriq ataupun jihad maghrib, tapi orang yang dapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat dan beriman pada para malaikat dan akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang beriman, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman. Ini yang bunyi lembut daripada Tuhan suruh kata, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi apabila ayat macam ni turun main dengan kata ataupun Allah Ta'ala khitab, Allah Ta'ala menghadapi dengan cakap kata ya ayyuhalladzina amanu ni, golek ke ini ayat yang turun di Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Ayat ni Allah Ta'ala turun kepada ahli Madinah, kerana orang ahli Madinah ni hati yang terlebih lembut daripada orang Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka itu sebagai takdirnya, kita takdir makna iman, ai imanan kamilan. Ayat ni orang yang beriman sebagai iman yang sempurna. Segala mereka yang beriman hukum qisas. Di hari ini musannif kita nak bercara pada ayat ni, nak menyata sikit. Musannif kata hukum qisas. Apa makna hukum qisas? Yakni hukum bunuh balah ataupun hukum balah. Demo kat telinga kita kena telinga demo. Kalau demo kat lidah kita kena kat lidah demo. Hatu orang panggil hukum kisah dalam Islam. Makna Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi. Kalau ada kerajaan Islam demo pergi pukul kita sutir di muka, maka kita kena pukul balas sutir di muka dia. Kalau dia kerak telinga kita sebelah, maka kerajaan Islam pasti kena di orang kena kerak saat itu, dia kena orang yang kerak telinga tu kena kerak telinga dia sebelah. Mana kan? Jadi kalau ada seorang tu kerak telinga seorang tu, orang yang terkena kerak maktuk saat itu kena kerak telinga sebelah, maka orang yang mengerak tu kerajaan saat itu kena tindak balas, kena kerak telinga dia atik sebelah. Jangan kurang, jangan lebih. Tu mana katanya? Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Apa maknanya? Telah difardu ataupun telah dititah, telah ditututi, itu anda telah difardu
yakni telah dititah dan telah difardu, telah dititah dan diperintah oleh Allah atas kamu itu akan qisas. Apa kisah? Abada berbalas-balasan, balas-balas. Makna dia membunuh, misalnya kita kata seorang ni dia bunuh seorang, maka dia pun kena dibunuh juga. Kalau dia kerak jari orang seputung, maka dia akan dikerak. Tu makna tu berbalas-balasan. Berbalas-balas ni pada segala bagai bunuh. Pada segala bagai bunuh ataupun macam bunuh, tak kira lah. Bunuh saat ni tu kita tahu bunuh dengan pisau, maka orang tu pun kena bunuh dengan pisau. Misalnya kita tahu kalau orang ni kena bunuh dengan bedil, mana kata seorang tu pun kena bunuh dengan bedil. Misalnya dia mau ni mati dengan sebab kapok, orang tu pun dibunuh dengan kapok juga. Tu kerajaan Islam pasti kena ambil nanti nak ke tertengok berbalas-balasnya. Tu mana tahu berbalasnya tu pada segala bagai bunuh. Baca bagai bukan bagi tu. Pada segala bagai yang macam bunuh, sifat dan perbuatan. Sifat tu kita kata orang kena bunuh tu, misalnya kita kata hamba, maka orang yang dibunuh tu pun hamba. Sifat sama-sama sifat hamba sama hamba. Ataupun orang lelaki sama lelaki, tu orang panggil sifat. Ataupun kita tahu perempuan sama perempuan. Perempuan ni dia pergi tikai seorang perempuan lagi, maka dia pun akan dibalas dengan tikai juga. Tu mana tu sifat. Mana kata supaya dari segi sifat, perempuan sama perempuan, orang merdeka sama merdeka, hamba sama hamba. Itu masalah. Dan perbuatan yang buat tu gapo? Ada nak balas. Misalnya dia pergi takir seorang tu, misalnya dengan bajak, dengan bajak sumeng, maka dia akan dibalas dengan bajak sumeng. Ataupun dia saat ni tu pergi tikai orang selubai, perbuatan tikai selubai, maka dia akan ditikai dengan selubai. Ataupun dia saat ni tu pergi kerak telinga seorang, maka dia akan dikerakkan telinga seorang juga. Ataupun demo tu dia pergi kerak jari orang seputung, maka dia akan dibalas kena kerak jari seputung. Tu mana? Perbuatan. Sifat sama sifat, kalakuan sama kalakuan, perbuatan sama perbuatan. Tengok tu katanya al-hurru bil hurri. Apa al-hurru bil hurri? Yakni kita kata orang merdeka dia bunuh orang merdeka. Tengok tu, dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang merdeka. Makna kata orang merdeka ni dia pergi bunuh akan seorang yang merdeka, maka orang merdeka saat ni tu akan dibunuh akan dia juga. Misalnya dia pergi bunuh orang merdeka, mana orang bebas macam kita, tak ada jadi gundik orang, tak ada jadi hamba orang, maka makna kata dia saat ni tu akan dibunuh juga. Misalnya orang merdeka ni macam kita, kita pergi bunuh si Khalid, maka Khalid tu mati. Maka waris dia pun tak benar, tak beri kemaafan. Maka kalau ada kerajaan Islam, maka si Zaid saat ni tu pun dia kena bunuh semacam si Khalid. Maka si Khalid orang merdeka, maka dia tu pun orang merdeka. Makna kata orang yang merdeka dia pergi bunuh orang merdeka, maka dia tu kena bunuh balas. Masalah dia pergi bedikan seorang, ataupun dia pergi tikaikan seorang, ataupun dia ambil tokau batu pergi rumah atas kepala si Khalid. Si Khalid mati, maka dia pun dibunuh balas, kena ambil tokau batu rumah atas kepala dia sebutir. Tapi sifat sama sifat, orang merdeka sama orang merdeka. Tu mana kata sama-sama merdeka. Tiada dengan sebab bunuh hamba. Adapun orang merdeka dia pergi bunuhkan seorang hamba. Orang merdeka dia pergi bunuh seorang hamba. Orang yang dia bunuh saat itu, orang seorang tu hamba. Maka orang merdeka yang pergi bunuhkan seorang hamba, gundik orang ni, orang merdeka saat ni kena bunuh balak dah. Jawab kata tak kena apa? Tak kena bunuh balak. Misalnya orang ni hamba orang gundik, misalnya kita kata si Umar ni hamba bagi si Khalid. Hamba bagi si Khalid, maka si Zaid orang merdeka pergi bunuhkan si Umar hak jadi hamba bagi si Khalid. Bermakna kata Zaid ketika ni kena bunuh balas kedak, dengan sebab dia tu bunuhkan si Umar saat ni, dengan dia ambil pisau ketika cerak di perut si Umar, maka si Umar tu mati. Tapi si Umar tu hamba dan gunik bagi si Khalid. Jawab ketika ni kata tiada dengan sebab bunuh hamba. Makna kata seorang yang merdeka pergi bunuhkan seorang yang hamba, makna seorang merdeka ini tak dibunuhkan akan dia. Makna kata dia kena bayar diat lah, kena bayar diat.
ataupun bayar gapo dengan ya sebab ia tu dibunuhkan bagi si Umar. Misalnya hamba ni kita katanya harganya ana. Tu orang panggil nak pukul hargalah. Misalnya hamba bagi si Khalid Umar ni, Umar beli 20,000. Ya orang panggil hamba ni, dia kena pukul harga. Dia serupa dengan harta benda, maka dipukulkan akan harga si Umar saat itu harga 30,000 nak Khalid beli, maka dipukulkan harga tu. Makna kata si Zaid hak dibunuhkan si Umar hak jadi hamba bagi si Khalid saat itu, makna Zaid kena bunuh balas tak? Jawab kata tak ada kena bunuh balas, tapi si Zaid saat itu dia kena bayar harga bagi si Umar hak yang jadi gundik bagi si Khalid saat ini. Wal 'abdu bil 'abdi, dan hamba dengan sebab hamba, atau dia panggil hamba sama hamba, itu satu sifat satu kelakuan bersama kemudian dan bunuh hamba dengan sebab bunuh hamba ni kena bunuh balas juga. Kita kata hamba bagi si Khalid namanya Umar, hamba bagi si Zaid itu namanya Bakar. Kemudian Bakar saat itu hamba bagi si Zaid, Umar saat itu hamba bagi si Khalid. Maka hamba bagi Khalid saat ni dibunuhkan hamba bagi si Zaid. Ialah kena pada Bakar. Kemudian apabila Umar yang dibunuhkan seorang hamba bagi si Zaid yang bernama Bakar, maka Umar saat ni pun kena dibunuh akan dia kerana dia bersamaan pada sifat sama-sama hamba. Si Umar hamba bagi si Khalid, gundik bagi si Khalid, dan pula Bakar hamba bagi si Zaid, tapi Umar dibunuh akan Bakar, maka ketika ni bersamaan pada sifat, maka lazim dibunuh akan si Bakar, si Umar saat ni yang bunuhkan Bakar. Adapun kalau orang merdeka dibunuhkan satu hamba, hak ni orang panggil orang merdeka tak dibunuh, tak dikisah dengan sebab bunuhkan hamba. Ya sebab apa? Syarat pada nak kisah yakni sifat bersama kalau hamba sama hamba, kalau masalah merdeka sama merdeka, kalau laki-laki sama laki-laki. Kemudian kalau tak sepakat tentang sifat, misalnya orang merdeka dibunuhkan masalah orang hamba ataupun dibunuhkan gundik ataupun hamba, maka orang merdeka saat ni tak dibunuhkan akan dia kerana tidak bersamaan pada sifat. Wal unsa bil unsa, dan perempuan sama perempuan. Mana dan perempuan dengan perempuan, dan telah menyata oleh sunnah bahawa laki-laki lelaki dibunuh dengan bunuh perempuan dan diiktibar bersama-sama pada agama. Maka tiada dibunuh muslim jika hamba sekalipun dengan bunuh kafir. Mana? Jadi kalau kita kata orang tino perempuan ia dibunuhkan masalah sama perempuan. Siti Khadijah, misalnya kita tahu Khadijah ia dibunuh si Fatimah. Sama-sama tino sifat sama ni. Perempuan sama perempuan. Tino sama tino dibunuh gi mari. Aptike gi mari gomo sitna. Si Khadijah dengan si Fatimah gomo mari, maka si Fatimah tu mati dengan sebab ditikaikan oleh si Khadijah. Maka si Khadijah saat ni bunuhkan si Fatimah saat ni tu, adakah Khadijah tu dikisah dibunuh balas? Jawab kata kena bunuh balas kerana sepakat pada sifat, kerana sepakat pada kelakuan, kerana sifat pada bersepakat pada masalah orang panggil keadaan perempuan sama perempuan. Kemudian dibunuh balas kali dia tikai berapa lubai Fatimah. Khadijah tikai 3 lubai sebab tu mati. Maka Khadijah pun kena bunuh balas, kena tikai juga 3 lubai semacam mana dia tikaikan Fatimah saat ni. Itu mana tu unsa bil unsa. Dan telah menyata oleh sunnah, telah menyata oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menyata lagi bahawa laki-laki, bahawa lelaki, baca itu, dibunuh dengan bunuh perempuan. Jadi laki-laki saat ni dibunuhkan perempuan. Dan diiktibar, apa makna diiktibar? Yakni dikira. Apa makna diiktibar? Yakni dikira bersama-sama pada agama. Kemudian orang jatuh dibunuh orang tino. Misalnya si Zaid dibunuh si Khadijah, maka Khadijah mati sebab Zaid saat itu dipukul dengan besi ataupun dipukul dengan kayu, Khadijah tu mati.
maka si Zaid saat itu kena bunuh balas dengan dia godeng dengan kayu ataupun pukul dengan kayu dak. Ya bunuh si Khadijah, ya pak ya hatai dengan kayu saat itu 10 tik. Si Khadijah tah pala pecah yak sembuh, Khadijah tu mati. Maka si Zaid saat itu kena bunuh balas ke dak? Dengan sebab ia pergi bunuh si perempuan si Khadijah saat ni orang Tino, orang perempuan. Jawab di sini kata si Zaid pun kena bunuh balas kerana orang panggil di dalam sunnah ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang lelaki pergi bunuh perempuan dikira dan diiktibar dalam agama bersamaannya pada sifat. Walaupun ni lelaki ni perempuan, si Zaid pergi bunuh si Khadijah dengan ya godai 10 titah kepala Khadijah, bermakna kata si Zaid itu akan dibunuh balas. Ini masalah tak serupa dengan masalah seorang merdeka pergi bunuh seorang hamba tak ni. Adapun si Khalid pergi bunuh, kita kata si Umar hamba bagi ke, si Zaid pergi bunuh si ke, si Umar hamba bagi si Khalid. Hak tu makna kata si Zaid tak ada kena bunuh balas sebab dia bunuh hamba bagi si Khalid. Adapun seorang yang pergi bunuh perempuan, makna kata seorang laki-laki itu pun dia kena bunuh balas juga. Ini sudah menyabit dan sudah warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun laki-laki itu dia bunuh perempuan sekalipun, makna dia tu akan dikisas ataupun dibunuh balas. Inilah kalau gigi sama buku bisgawa as-sinnu bis-sinni. Kalau dia mau pergi patah gigi sepotong, orang yang mematah nama Muhammad, orang yang kena patah tu nama kita kata Khalid, maka Khalid tu patah gigi sepotong dengan sebab si Muhammad tinggi godai, maka si Muhammad pun kena gigi godai patah gigi sepotong tu makna qisas. Apa makna kisah? Asal kita pasal makna penuh kisah ni bunuh balas, tapi berbalas-balasan bukan kata pasti kena bunuh mati. Kalau dia mau dikerak linga sebelah, orang yang mengerak akan dikerakkan linga dia sebelah. Kalau yang pergi kudungkan jari sepotong, dia akan dikudungkan jari sepotong, makna berbalas-balasan pada segala bagai bunuhan, sama ada daripada kerak jari tu panggil masuk dalam perbunuhan dah tu, walaupun tak bunuh mati sekalipun dia masuk dalam bagai perbunuhan. Dia pergi kerak jari sepotong, tak ada bunuh lagi, tak mati lagi seorang, tapi ini masuk di dalam bagai nak bunuh dah tu. Walaupun seorang tak mati, tapi dia masuk di dalam macam bagi perbunuhan. Ingat molek tu bukan tahu pasti kena tikai mati baru hari ni kena balas. Dak. Kalau dia pergi kerak jari orang sepotong, maka dia pun kena kerak jari sepotong juga. Kalau dia pergi godai kepala demonstrate, dia pun kena godai kepala stick. Ini masuk dalam bagai dan macam-macam perbunuhan. Walaupun bunuh tak mati sekalipun, tapi orang panggil sebuah godai kepala stick, masuk di dalam macam perbunuhan. Pergi kerak jari sepotong, masuk di dalam macam perbunuhan. Dia pergi kerak linga sebelah, ini masuk di dalam bagai macam perbunuhan. Itu dia. Maka tiada dibunuh, tak dibunuh Muslim, orang Islam tak dibunuh, orang Islam tak dibunuh jika hamba sekalipun. Jika orang Islam tu hamba orang, gunik orang, deh tak dibunuh orang Islam, orang Muslim hak dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam tu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tak dibunuh orang Islam dengan sebab apa? Dengan bunuh kafir, yakni dengan sebab dia pergi bunuh orang kafir. Orang ni orang nak Islam, sama ada orang Islam tu orang merdeka ataupun dia tu orang hamba orang, gunik orang. Seperti Umar hamba bagi Khalid, pergi bunuh kita tak Aidan ataupun Aidam. Orang kafir. Kafir tu tak kira lah kafir Buza ke, ataupun kafir Yahudi ke, ataupun kafir Nasrani, masuk dalam kafir. Makna kata orang Islam sama ada dia orang merdeka ataupun dia hamba orang, maka dengan sebab dia pergi bunuh kat orang kafir, maka dia saat ni tak dibunuhkan bala, kerana orang Islam ini terlebih mulia di sisi Allah lebih daripada orang syirik dengan Allah, orang kafir ini. Sebab tu orang Islam apabila dia bunuhkan orang kafir, sama ada daripada kafir Yahudi, kafir Kristian, apa kita katanya kafir Buza, maka orang Islam ini tak dibunuh balas dengan sebab dia bunuh kafir, walaupun dia hamba orang, tak dibunuh balas. Dan jika merdeka sekalipun, apa jika merdeka? Yakni orang kafir bukan hamba orang. Orang hak bunuh orang kafir tu dia orang hamba orang. Misalnya si Umar hamba bagi Khalid, pergi bunuh orang kafir tu bukan hamba orang ke?
Dia tu orang merdeka, orang bebas macam kita. Walaupun lagu tu hamba orang Islam dan hamba tu dia tu Muslim, gi bunuhkan orang kafir, orang merdeka, makna kata dia tak ada kena bunuh balas. Ni masalah tu bait 2-3. Deh, orang merdeka dibunuh balas dengan sebab dia bunuh orang merdeka. Ataupun hamba orang, guni orang si Khalid, ada hambanya Umar, Kamar dia Zaid adanya hambanya bakar dibunuhkan akan Umar masalah, maka kena bunuh balas. Ataupun perempuan bunuhkan perempuan, maka yang membunuh dibunuh balas. Ataupun orang laki-laki dibunuh perempuan, ataupun perempuan dibunuhkan laki-laki, maka dikirakan pada syarak ataupun waris pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil di antara lelaki dan pula perempuan bunuh je mari, kira dianya bersamaannya pada hukum syarak kata kena bunuh balas weh. Bukan orang tina bunuh orang yatim, orang tina tak ada kena bunuh balas, ataupun orang yatim pergi bunuh orang tina, perempuan tak ada kena bunuh balas lagi, tak kena bunuh balas. Dan masalah yang keempat, masalah yang keempat kita hurai sikit-sikit. Masalah yang keempat ini orang panggil apa? Orang Islam, orang Muslim, dia tu orang hamba orang, ataupun dia tu orang merdeka, dibunuhkan orang kafir tu merdeka, tak ada kena bunuh balas. Ataupun orang Islam tu dia tu orang hamba orang, dia tu guni orang, dibunuhkan orang kafir tu, orang kafir merdeka, ning pun tak ada kena bunuh balas, tak menyabit hukum kisah di atas orang Islam. Kamadi kalau kita kira ni hukum syarak ni hukum syarak. Tapi kalau kita duduk nari arak deh. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala muka 55 tengah tu. 55 muka safah nama cerita temung deh. Jadi kalau kita duduk nari arak deh. Kalau kita lakah tah tembok tah batah. Nah, tembok batah tu tengah-tengah pakai tembok, tengah pakai batah tak apalah. Deh. Kalau kok mau kita kapung-kapung kecek batah, kalau kok golok kok nak je tak kecek batah, balah giyo buku tembok dengan batah. Hai bukan batas, dia tahu batas benda. Hai tak apa-apa batas, kau boleh panggil batas. Dia benda tahu hai tembok ni. Tak apa kan. Deh balah mek lah situ dia nak balah lagi. Deh. Supaya bajak dengan parai. Hai mau kawai tak panggil bajak, panggil parai. Hai mau kawai parai. Duk balah buku nama supaya fok angkai puluk, dia mau duk cerita fok angkai puluk. Dia mau tanya mau mari kereta apa? Dia kata kawai mari kereta Cak Putih. Tok gani jawab. Ni nak ya orang mari tah tular, tah kereta tular mari angkai puluk. Kawin mari kereta Cak Putih. Kau seorang lagi mu mari kereta anak, kereta Isuzu. Isuzu po Cak Putih. Hak ni tak haji hak Isuzu. Dak balah kereta tular tu. Ni dak oyak tetenge jiho, hak ni dak oyak tetenge Cak. Supaya bajak dengan parai, masalah tembok dengan batas tu. Duk balah weh buku Caknya. Mu mari kereta Cak apa? Cak Putih. Pada mu ni mari apa? Ya kawin jihad Isuzu. Duk balah. Kamadi dalam syariat ni duk balah tetengge masalah ke apa ni khilaf ni. Kamadi orang Arab kalau kita lakah tembok lakah batas dah. Arab berti kata tak dia tak tepuh. Kalau kita duk di Suria, duk di Suria. Kalau kita lakah tembok lakah batas, kalau lakah kereta mai dah kita lakah cung dah. Kereta break. Kenapa? Orang Arab dia tak tepuh orang sama sekali. Ya kenapa dia tahu? Apabila dia tepuh orang hukum kerajaan hukum wad'i itu kena duduk di dalam penjara sampai mati. Nak bayar tak leh. Nak pukul harga nyawa seorang ni, nak pukul dengan harga daripada duit dah kita benda tak leh. Sebab tu orang Arab apabila kita lakah tembok piah, lakah batas piah, walaupun kereta dia derah mai, you berik nyakeh-nyakeh. Kenapa? Karena apabila dia pergi tepuh orang seorang ni, dia nak bayar dengan duit tak boleh. Kalau misalnya nak bayar 10 juta, 5 juta, 14 juta, 20 juta, orang tak sah. Sebab nyawa seorang ni tak boleh dibelikan dengan harga duit. Lepas tu orang tu tak jam, lalah nak masuk go, bayar tak mau. Kalau keluarga tak samih, keluarga tak maaf, orang ni akan lekat jara sampai mati, nak perakan baik muhita tak boleh. Mau kita boleh perakan ge, kadang-kadang kata lu 20 je njok ge bayar 30,000 cuk dah 1,000. Tak kan? Mau kita tapi nari Arab dia kira berat benar. Kalau kereta kita tepuh orang ni kalau waris warah bagi si mati tak maaf, orang hak tepuh orang jinyok orang tu dia kena duduk dalam penjara sampai mati. Tu undang-undang dia. Lepas tu kalau kita mari kepada undang-undang Allah, undang-undang dia ada dua. Ada al-qanu asy-syar'iyyu, ada al-qanu al-wad'i.
Ni konon bagi fok ngaji ke apa ngaji san ataupun ngaji bomo goe ataupun fok jadi tanai ataupun fok jadi datuk yutitam di san ni. Ya ada dua datuk ni, ada datuk yutitam duk kerja di san hak ni nanti bercara buku-buku hak sangkut dengan undang-undang Islam. Kemudian fok jadi datuk hak kerja atas san dia kena reti dua undang. Yang pertama undang Quran, undang hadis ataupun al-qanun syar'i. Undang Allah Subhanahu wa taala. Ni orang nak jadi san ni kerja nak jadi tok kodi dia kena reti. Bukan duk nak tok kodi we kena periksa, kena gapo, kena sab, masuk gi lepas ke tak lepas soalan mari lagu ni. Hak Islam kata lagu ana masalah. Misalnya soalan masalah ni hak Islam kata ana apabila gi beripun perbalahan di antara keluarga buku saka. Kena jawab cara Islam. Cara masalah kita kata cara hak masalah kita buku saka. Hak dalam Islam apabila mati si Anung bin si Anung si Muhammad mati tinggal anak 3 orang. Nak jawab lagu ana le soalan al-qanun syar'i. Di dalam undang-undang Islam, dalam undang-undang Allah Taala jawab kana. Mati seorang, tinggal anak tino seorang, tinggal anak jantan 2 orang. Patut anak jantan boleh kaya anak tino boleh kaya anak. Ni undang-undang Islam. Lepas tu misalnya di dalam undang-undang wadai, undang-undang kerajaan, undang-undang dunia lagu ana. Apabila seorang tu mati, harta ni tak ada tukar nama lagi. Tak ada tukar nama. Nama pok ya lagi. Hak 100, 200, 300, 10 rang ni nama pok ya, nama mak ya lagi. Pas nak walaga nah. Hak ning di dalam undang-undang kerajaan tu kena letak pucakan moraduk ulu. Sebab nama tu tak ada tukar lagi. Nak bagi tak boleh lagi. Sebab tu orang kena reti undang-undang dunia, undang-undang akhirat, undang-undang Allah dan undang-undang jawab. Undang-undang dunia yang diletakkan oleh manusia. Kemudian di dalam Islam kita apabila mati seorang diat ya nyawa orang seorang Allah Taala dan Nabi royak mengatakannya seorang ni kita tahu si Muhammad si Zaid mati nyawa orang seorang di dalam Islam taknya Islam tak 100 ekor unta. Nyawa orang seorang kalau nak bayar secara diat secara bayaran kena bayarnya 100 ekor unta. Jari seputong seekor unta. Jari 2 putong 2 ekor unta. Jari 3 putong 3 ekor unta. Jari 4 putong 4 ekor unta. Lingkar sebelah seekor unta. Ini dia di dalam Islam ataupun deraan daripada Allah kena bayarkan unta. Kalau orang tu mati seorang, dia kena bayar 100 ekor unta. Lepas tu 100 ekor unta cuba bagi pukul dengan harga lain berapa. Boh kita tahu unta saat ni tu berapa kalau kita misal mudah-mudah. Kemudian utah kita buhlah utah murah-murah tu kita buh harganya 30,000. Kita buhlah harga murah tu 30,000. Utah saat ni murah kalau utah mahal utah merah tu 100,000 nak kata. Orang panggil Humairah, utah merah ni 100,000. Kita buh utah merah lah. Utah harga murah. 30,000 saat ni tu kita gikung dengan 100. Tu baiknya ana duit kita. Dah. Ya kena bayarnya berapa? Kalau kita kata dah. Dah 30,000. 30,000 kau. Seekor unta. Gikung dengan 100 ekor unta. Tubiknya 3 juta. Makna kalau kita buat harga murah tu. Harga murah. Bermakna kata nyawa orang seorang. Kalau kita pergi pukul Allah Ta'ala royak 100 ekor unta baru bersama dengan 100 ekor unta kena bayar bagi orang yang membunuhkan seorang. Kalau waris diwarah dia tu maaf. Misalnya kita kata orang ni mati, si Zaid ni mati dengan sebab si Khalid bunuh si Zaid. Maka si Khalid saat ni tu dah jatuh gini dia kecek dengan keluarga dia, pas keluarga dia pun kata tak apalah si Khalid nak buat kerana Zaid tu mati, anak dia pun tak apalah, ayah dia pun mati, keluarga tu mati dah. Lah mana tak hidup kelik dah, tapi tak apalah kalau tak bunuh si Khalid tak apa, si Khalid tu bayar. Dia wisamih, dia maaf dengan keadaan walaupun lah mana mati dah, nak panggil nyawa si Zaid mai semula pun tak boleh dah. Kalau mati pun mati saja itu. Ataupun kalau di dalam undang-undang Islam, kerajaan Islam, si Khalid kena bunuh bala. Dia bunuh dengan apa? Bunuh dengan pisau. Si Khalid kena bunuh dengan pisau. Kalau si Khalid ambil kapak takir pala Zaid, maka si Khalid kena mati dengan sebab kena ditakir. Kemudian si Zaid kena takir sebab mati kena takir oleh si Khalid. Maka si Khalid pun kena takir dengan kapak apa? Si Khalid takir Zaid 15 ti. Tah pala mati. Maka si Khalid kalau bunuh balah kena taking kapok 15 ti juga. Tu makna tu qisas. Tapi belah balik ni waris bagi si Zaid ni maaf.
Dia tak apa si Khalid nak panggil nyawa semula pun tak boleh dah. Kalau kacau-kacau nak pergi duk tak boleh dah. Tak apalah, tak usah bunuhlah si Khalid. Ya maaf pada si Khalid. Anak bagi si Zaid pun maaf, bini ya pun maaf, keluarga ya pun maaf. Maka si Khalid ketika ni dia kena bayar dia. Apa makna dia? Kena bayar 100 ekor unta. Kita boleh seekor unta 30,000. Maka 100 ekor unta yakni 3 juta. Nak bayar 3 juta. Tak boleh kurang tu. Tu makna kata 100 ekor unta. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang membunuh, orang mana yang bunuh, kita kata si Khalid pergi bunuh si Zaid, ataupun si Umar pergi bunuh si Bakar, ataupun kita kata Muhammad pergi bunuh Qasim masalah. Orang yang membunuh ni yang dimaafkan baginya bagi yang apa? Siapa yang membunuh. Jadi makna kata si Khalid dimaaf akan dia dengan sebab dia bunuh si Zaid. Kan kata yang dimaaf baginya bagi siapa yang membunuh. Maaf ni daripada saudaranya, saudara bagi si Zaid yang kena bunuh. Saudara bagi si Zaid yang kena bunuh oleh si Khalid ni, maaf kepada si Khalid. Tak apalah Khalid, Zaid tu berarti dah kita misal sudah nampak tu. Tak apa saudara yang kata anak dia, keluarga dia, kerabat dia, tak apalah si Khalid, tak apa kami semua maaf, tapi kena bayarlah. Dek, kami tak ambil kau, tak ambil buku, tak mau ambil buku, tak mau ambil salah, lagi pula kami tak mau bunuh kamu kelak. Hei si Khalid, tapi apabila kamu saat ni tak dibunuh balas, tapi kamu kena bayarlah kau bayarlah kau salah kamu, atau bayarlah kau silap kamu, orang panggil uqubah daripada agama. Gapo dia? Maaf daripada saudaranya, saudara bagi seorang yang dikena bunuh seperti si Zaid akan suatu maaf akan si Khalid saat itu akan suatu yang dia bunuh akan si Zaid ini. Kemudian apabila dimaaf kepada si Khalid daripada bunuh balas dengan ditinggal qisas, tinggalkan bunuh balas daripada al-qatil ataupun yang bunuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-qatil wal maqtul finnar. Ni Nabi sebut al-qatil wal maqtul finnar. Bermula seorang yang bunuh dan pula orang yang dikena bunuh di dalam neraka. Hak ni ke mana? Hak ni duk balah pergi mari siapa bedih, siapa balah buku saka misalnya. Dan ni banyak ni duk balah buku saka, bedih dik beradik. Hak ni neraka ni. Ada apa masalah orang yang kena bunuh, dia tak ada salah apa, tak ada silap apa. Dia tak ada silap apa, tak ada salah apa. Hak ni orang yang kena bunuh tak ada berdosa apa, tak ada orang mari bunuh dia. Maka orang yang membunuh ini kena bunuh balas ni. Hadis Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar. Hak ni duk balas buku saka. Banyak gaya dok nak tahu majlis apa, majlis nak sekat tak boleh lah ni. Balah. Ada anak jatuh, anak tino, nak buat lagu mana wimuk tu mati derah-derah sebab nak ambil saka. Lepas tu ni benda hak berlaku sungguh ni di kawasan kita 3 wilayah. Mari duk jumpa, mari semua, mari hajat gapo kita ini mak ya tu teriak. Anak ni dah pergi minta buku jing, buku hatu, buku kenak diwak cenghai po itu wimok makan mak jadi seponok gila, jadi tak tahu apa, jadi saseh. Mak ni habis ngamuk, sakit lagi, malam nak tidur tak leh, kadang nak makan tak leh, nak tidur tak leh. Sebab apa? Sebab anak pergi cari barang sehe-sehe, wimok tu makan ataupun buat di atas remote, sebab nak wimok tu mati derah-derah. Sebab apa? Nak kepada pesaka tanah yang ada dekat dengan mata kapal tubek. Qul iyyazubillah. Ni nak jatuh akhir zaman ni, akhir zaman benda boleh jadi berlaku ni. Nak ke harta tak nampak dah ni kata mak kandung kita melahirkan kita daripada merah-merah perak kita siapa besar, tapi kerana tomok kepada harta benda dunia, gelap mata dengan harta benda dunia, sanggup nak bunuh mak. Waliyazubillah. Ni akhir zaman ni berlaku tak lama dah. Allah Taala pak-pak. Patu fo ya mai minta menjajak babo, minta tolong jajak sikit ke apa? Yakni nak wi mok ya saat ni segar siap minta wi anak ya tu masuk ke imam. Mok ya tu mintanya kita mai jajak, nak wi anak ya tu masuk ke dalam imam.
Ni berat ni. Ni berat. Ini kita sungguh ambo tu lumayan hajat 2-3 kali kok muk yo ni. Karena muk yo mai duk menangis, duk teriak ya tak apa ni jangan terlalu anak yo ni sanggup nak bunuh muk saat itu kerana nak pada harta benda yang ada di kawasan mata kapal Tubai sebab tanah tu mahal. Lepas tu kali kita siapa setara ni wal iazubillah syurga tak bau dah lah kita ni. Tak bau syurga dah. Tak usah doa Tuhan tak terima. Tak usah minta apalah Tuhan tak kabul. Sebab apa? Kita menyakiti kepada mak kita kerana Allah Taala kata wala taqul lahumā uffin wala taqul lahumā uffin wala Tuhan kata mu jangan kata bagi dua ibu bapa kamu lah pa'uf. Auf tak boleh kata dah. Hei, mak tak mungkin situ setara bila kata oh malah weh. Dah tu. Auf tu Allah Ta'ala beri misal. Allah Ta'ala buat mumasalah tapi orang panggil seumpama auf. Kita kata auf tu pun teruk dah orang panggil kalimatul izah. Yakni perkataan yang membawa pada menyakit timuk tak boleh. Auf tu termasuk di dalam bagai perkataan menyakiti. Tuhan beri misal lepas tu mak tak pergi beli barang tak malah aku. Maka ada mak tu mungkin buat kata mak pergi buat diri. Kadang-kadang nanti bengang mak ni. Ni orang panggil masuk dalam kata uf lah ke. Uf ni Allah Ta'ala beri misal. Ya kata mu tak boleh kata uf. Uf tu tak boleh kata dah. Pasal pak mak, tumbuk mak, godek mak. Hak ni kalau kita ngaji lek usul fiqh orang panggil qiyah aulawi. Apa qiyah aulawi? Qiyah yang terlebih utama. Sepak, tumbuk, godek mak. Kau teruk lagi. Uf pun tak boleh kata dah. Itu makna kita masuk dalam qiyasun aulawiyun. Dah. Kemudian masalah bunuh ni ia tu baik pada dua bunuh. Yang pertama bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh dengan gawak. Pertama bunuh sengaja, bunuh dengan sengaja. Yang kedua bunuh tersalah. Bunuh tersalah. Yang tiga orang panggil syibih bunuh. Ni tu baik 2-3 kali kalau bab bunuh ni hak Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Bunuh ni tu baik pada 2-3 perkara. Yang pertama bunuh dengan sengaja. Orang panggil qatluhu 'abdan, yakni bunuh seorang dengan jalan sengaja. Demo tu tak ada salah gapo. Kita lengik dia, ambil kayu goda pai-pai dengan sengaja. Maka bunuh dengan sengaja hukum di Islam ni qanun syar'i ataupun undang-undang Allah. Demo ni kena kisah, kena bunuh balas kalau ada kerajaan Islam. Di hari ni orang bunuh balas tak ada sebab kerajaan tak ada. Kerajaan tak ada, kerajaan Islam tak ada. Kalau zaman dulu kalau kita pergi ke Mekah kau dah. Zaman 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, dia pakai kerak tekak situ dulu dah. Kalau buat bunuh orang, dia bunuh orang dengan pisah. Kita tubik tak pesah oleh sofa Marwah tu dia ada padai luas situ, dia pekuk mata hitam. Dia pekuk dengan kain hitam, duduk belunjuk. Lepas tu orang nak bunuh balas tu. Hak kerajaan okey mari tu tubuh besar, tubuh kelam buat besar-besar. Dia kena asah pisah je tajam. Pas dia cedek kan menyok panas situ. Kalau fuak curi dia cedek menyok panas. Lepas tu kalau fuak ni dia bunuh orang, maka kerajaan ambil orang bunuh orang dia ikat. Kemudian dia waris waris orang yang kena bunuh maktul yang kena bunuh ni, dia tak maaf. Lah mana nak bunuh balas. Tak se duit, tak se gapo, tak se dia. Maka kerajaan ambil orang ni kena bunuh balas. Kena bunuh balas tak belunjuk, kemudian ikat dengan kain hitam. Ikat dengan kain hitam, belunjuk. Pakai saat ni tu orang dia saat ni tu hak tubuh kelang-kelang hak besar-besar berdaya tajam kena asah prah teratakir batu pai pecah dak. Deh. Kenapa? Orang yang nak membunuhkan seorang pasti kena pisah tu tajam. Tak boleh letak tajam nak krak jadi zoling. Piah tu kan? Pom. Tu kepala marah yak macam. Kalau misalnya hidup kerak buat gaji tak boleh. Hak tu syarat murih. Syarat takwil kerana masuk di dalam kezaliman apabila kita bunuh orang. Tapi kena pakai pisau tu, piah tu, cabut kepala darah macam. Deh. Tu orang panggil bunuh dengan secara sengaja. Ya bunuh orang sengaja. Yang kedua, ya bunuh orang panggil di atas jalan. Apa? Tersalah. Deh. Qatluhu 'abdan. Yang kedua, qatluhu apa dia? Orang panggil khata'an di atas jalan tersalah. Misalnya orang ni yang pergi bukit.
Ya pergi bukit, ya nak gapo? Nak teh pelanau. Teh ciding duk le batah paduk nusuk deh waktu malam kau malam bulan gelap. Duk nusuk deh pakai pelita ke apa pelita kabat duk tengok nampak mak lah pelita saat ni tu duk lawan dengan mata pelanau. Ya duk nusuk belah balik batu. Kamar dia nak berdeh pelanau. Kamar dia berdeh pelanau, ya niat nak berdeh pelanau tak masuk jadi dia berdeh. Tapi dia tak nampak orang duk lek sana pelanuk nu pergi kena demo lek sana tak ada kena pelanuk. Ini orang panggil dia bunuh di atas jalan salah. Bukan dia sengelai nak bunuh orang lek sana, tapi pergi kena orang lek sana. Maka lagu ni orang panggil bunuh tersalah dah. Maka orang ni tak ada kena bunuh balas tapi dia kena bayarlah dia. Tengok lagi. Kama dia akan suatu dengan ditinggalkan kisah daripada yang membunuh dan gugur kisah. Apa gugur kisah? Yakni lepas bunuh balas. Mana dia tak ada kena bunuh balas. Gugur dengan maaf setengah, yakni setengah daripada waris waras dan kerabat bagi yang kena bunuh. Makna gugurlah masalah kisah dia bunuh balas dia dengan sebab dimaafkan oleh salah satu ataupun setengah daripada keluarga bagi orang yang terkena bunuh ataupun maktul sani. Atau daripada setengah waris ataupun daripada setengah waris bagi si mati tu maaf tu dia, maka dia saat ni tu tak ada kena bunuh balas orang si pembunuh ataupun qatil yang membunuh kepada si gawa. Si Zik saat ni ataupun si Zik dia bunuh si Khalid, maka Khalid mati, maka Zik saat ni tu dimaaf oleh setengah daripada kerabat bagi si Khalid ataupun waris waras, maka si Zik jika ni tak ada kena bunuh balas. Tapi gapo yang kena buat? Tengok, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikut tutup. Maka ikutlah tutuplah. Ikut tutup dengan ambil dia, kena ambil dia. Makna kata si Zik bunuh si Khalid, waris waras bagi si Zik, si Khalid tu maaf kepada Zik ataupun daripada kerabat yang maaf setengah-setengah tak apalah si Zik mu tak ada kena bunuh balas, tak apalah kerja tak bunuh balas akan dikau, tapi kami nak tutup pada engkau daripada bayaran dia. Dia tu hanya nak ialah 100 ekor unta. Kalau tak nak bayar sekaligus 3 juta tak kuasa buat sore. Sore 100,000 sebulan ke 50,000 sebulan ke, janjilah masa apa tahun kena habis apa demo buat sore itulah. Asyoran ke rumah berapa tahun siapa 20 tahun deh sore 3 juta beli rumah 3 juta, lepas tu ambil duit bank dah, ambil duit daripada bank buat sore cak finance dengan bank dah, lepas tu bayar ke bank 15,000 masa 20 tahun. Misalnya kita atas sizik saat ni nak bayar dah sekaligus tak kuasa sebab ia pun duit tak ada. Apabila ia duit tak ada maka buat sore lah, misalnya bulan 15,000 ke ataupun 20,000, cak kita kata 20,000 ni dalam masanya berapa tahun hak 3 juta. Janji kaji awak janji situ. Misalnya masa 10 tahun ke pasti kena perhabis tu. Orang panggil dia bagi si Khalid yang engkau bunuh si Zaid, engkau kena perhabis tu. Nak bayar kalau engkau ada duit 3 juta, engkau bayarlah 3 juta. Tapi kalau engkau tak kuasa, yakni engkau bayar di atas kau, di atas asyuran sikit demi sikit, sikit demi sikit, siapa habis daripada dia pasti sebelah balik keluarga bagi si Khalid tu kena tutupkan dia tu kepada si Zaid tidak kurang walaupun sikit. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan pula gawa dan menunai dia jadi bayar dia, bayar dia tunai dia kepadanya kepada siapa? Waris atau nyo tu tak rojok tapi menyatakan domain tu yang menggawa yang mengampung tu. Dan pasti dan menunai yakni membayar teman dan menunai dan membayar dia kepadanya, kepada siapa dia? Kepada waris-waris dia lah. Siapa dia? Dinyo tu nyo tak rojok, waris yang mengampung dengan kebaik, dengan tiada loket dan tiada kurang. Makna kata sebelah balik Zaid kena bayar kepada waris waras bagi si Khalid saat ni tu. Makna kata tak boleh loket lah, tak boleh kopi kena bayar. Misalnya kita nak bayar 3 juta lalu tak kuasa, kita pun duit tak ada juga. Misalnya si Zaid dia bunuh si Khalid, maka lek waris temu tak apa Khalid, aku maaf padamu. Aku maaf dah, si Zaid tak hidup kelih semula dah. Si Khalid tak hidup kelih semula dah, aku maaf padamu wahai si Zaid. Waris waras kerabat adik-beradik anak beranak dia tu maaf kepada si Zaid. Tapi syarat aku nak kepadamu ni bayar dia, bayar bayar masalah kesalahan kau bunuhkan si Khalid sani.
maka bayar saat itu orang panggil tak leh kurang, tak leh loket, tak leh kurang, walaupun sekut, walaupun sama daripada dia yang gawa dengan sebab si Zaid tu bunuh si Khalid. Deh. Lepas tu kalau si Khalid tak bayar, tengok, tak maaf. Lagi pula tak lepas, daripada tak lepas berdosa sakutnya dan terlekatnya pada zimmah bagi si Zaid itu dengan sebab dia bunuhkan akan siapa dia? Akan si Khalid. Lepas tu orang bunuh orang ni. Makna kata kalau kita pahala kata boleh bunuh. Hak tu dosa lagi jatuh agama tu. Pergi berdaya tu. Pada mata tak leh berdaya dosa besar. Tak apa aku yak tak apa. Dia pergi maaf. Dia pergi pahala. Bunuh orang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak leh. Kalau kita pergi pahala darah orang ni Zuhair kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun Zuhair ya kita dengar dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak tahu lah hati dia kufur dengan Allah, syirik dengan Allah kan, hak tu hadia wa hisabu Allah. Tapi Zuhair ya kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini haram kita bunuh dia. Kalau kita tak apa, kawan kata kawan tak apa, bunuh. Kita memperhalalkan perkara yang haram. Apabila kita memperhalalkan perkara yang haram, kita jatuh di dalam kekufuran, di dalam murtadun. Sebab tu orang yang mengizin bunuh orang ni masuk neraka tak tupik ni. Ingat molek dia buat mudah-mudah. Sebab Nabi kata al-muslimu akhul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi kata al-muslimu akhul muslim, orang Islam saudara bagi orang Islam, haramun damuhu, diharamkan tumpah darahnya. Nak tumpah darah tak boleh. Kajian Islam pasti kena jaga orang Islam sama Islam. Lagi pula wa maluhu, dan harta dia. Kita nak gimik mutu dia, mik kereta wak kenak ataupun nak kenak, tak boleh. Warga dia. Wa irduhu, dan pula kemaluan. Kita nak tunjuk mata dalam kedam, mung ni tak bayar hutang aku, mung gini, mung nate bodoh gini, tak boleh. Ini pasti kena jagakan kemeruhan bagi sama-sama Islam. Lepas tu kita kata tak apa, kawan tak apa, pergi bunuh dia. Orang ni masuk neraka tak tubik nah, sebab dia pergi pahala benda yang haram. Ni banyak ni deh, duk berlaku di tempat kita ni banyak deh. Banyak bunuh orang, banyak gapo semua ni banyak ni. Malaikat kita terlagu ni tak apalah. Ada satu ketika dia mau tanya Tok Dalo. Dia mau tahu gagu mana, dia mau tanya Tok Dalo, ya tuan guru, kalau lah kampung kita yon ni zoling. Zoling sungguh lah. Siapa orang kampung nak duduk tak seni, tak sedap dengan sebab dia. Lepas tu orang pergi tanya dia siapa dia? Babot teh panjang. Anak murid Tok Dalo, yakni Tok Guru kepada babot Espanya. Ni cerita hak dulu-dulu. Jadi Tok Guru kita biasa cerita daripada mula Haji Ahnan, daripada Haji Husin kita ceritanya. Jadi babot teh dia tanya Tok Dalo, anak murid dia lah, babot teh buka pondok Espanya, Tok Guru bagi babot Espanya. Dia kata, ya tuan guru, adakah boleh orang ni duduklah kampung dia ni zoling? Dia ni karut siapa kampung nak kerja pun bahaya. Dengan sebab dia jadi susah. Anak dara orang tak boleh kelipar, bini orang tak boleh kelipar, barang orang punya gomo. Jadi dengan sebab dia seorang ni, orang nak buat amal ibadat payah, nak mengaji payah, nak pergi sejid pun takut dengan sebab dia. Tika ni boleh kedak kita nak bunuh orang macam ni. Babo kata kan, babo kata kalau siapa tahap orang dalam kampung takut nak buat amal pun tak boleh, nak dara orang pun tak boleh kelipar dengan sebab dia, musnah kampung habis. Tika ni ulama kata diperharuh akan dia. Kalau ia ada susah orang ramai, kalau ia ada tu kena orang ramai. Sebab dalam masyarakat kampung nak buat kerja hak agama, nak mai sejid pun takut, bini orang pun takut nak pergi dengan sebab dia. Maka Tok Dalo kata tika ni harus dibunuh akan dia. Tu kena tengoklah sampai tahap mana supaya ni amo nak misal lagi. Amo nak misal supaya orang ni karut doa dok kena orang. Kita tahu dah ibu mana dok kena moh kita. Siapa keluarga kita jadi selerak, cincalong, jadi panas, saya balah laki bini, lepas puyuk cabut mata je. Kita tahu ibu dok main, tapi kita nak cocong tak boleh sebab dalil tak ada, saksi tak ada. Saksi tak ada. Lepas tu kalau kita nak pergi buat amal persis senjata pakai ataupun nak pergi senjata sulit buat amal tak. Jadi kata Tok Guru kita daripada mula siapa dia? Mula Baba Siwarok. Sebab Siwarok ni, Baba Siwarok kita banyak buat terima dia. Dia katanya amal hak kuwi kemung ni,
Mu jangan duk pakai awak ikut sen lah ya tang. Jangan pakai ikut sis alat-alat sulit, alat senjata. Sebab tu guru ada anak panah malai, ada senjata pakai. Sebab tu orang yang main dengan tok guru ni kalau dia kena jatuh pakai tok guru, orang ni lah 7 lapis habis pok ya. Sebab tu jangan tok guru satu pok dok tepi pondok teh. Berakhir duk main dengan babo-babo ni. Lepas tu mula babo sik kata nah, kalau orang buat kemung, buat kenak kemung, buat nyanyoi pada mung keluarga mung, kalau mung air mata tak titik tah bombing, mung jangan guna alat ni sama sekali. Kenapa? Kalau mung guna alat ni dengan tak bertepat, kamu itu akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila demo mai zalim kita, mai kenak kita bermacam-macamnya, kenak keluarga kita, kenak keluarga kita, pondok kita, ke kampung kita, rumah kita, masalah siapa kita nak duduk tak boleh tahu habis dah. Bini pun jadi sasek, bini jalan tah batas kecek sore. Kita tahu dah tak demo mai. Pas kita pun satu hari teriak ngatu titik mata tak bumi. Maka ketika ni kita boleh gunalah alat-alat orang panggil anak panah malai ataupun jatuh pagi. Tapi nak royak lalu dah kata apabila orang mana Allah Taala terima doa untuk guru ataupun orang untuk lebah ataupun orang soleh yang dia gunakan anak panah malai, orang ning sekaya teruk dah. Tuhan nak ambil nyawa tu teruk orang ni. Jadi siksa panah pedih belum pada nak mati tu berbulan-bulan. Ya, lepas dah tu anak dia, lepas dah tu cucu dia, golek cek orang ni tak tinggal benih. Tu sebab tu nak pesan kepada folk-folk kita semua tu tak sah lah. Kadang-kadang duk main dengan babo-babo, duk main dengan orang aling-aling tak sah. Nama ke nyanyo. Makin tak habis. Sebab orang aling semua ni dia ada kakah-kakah dia ada senjata dia, orang panggil senjata sulit ataupun anak panah malai. Nah pesan kepada orang duduk tepi-tepi pondok tu, wahai beragam dengan pondok. Dengan babo nak buat balah lu. Oh tarak ni, nak balah dengan babo apa? Dengan pok-pok duk main kalau butai nak balah nak. Babo duk mengajar atas balah, mengajar atas pok kan nak balah mula-mula nak tupai babo tupai jemaah. Lama-lama tak kena ko anak yang minta tak wakil babo tak uwi nak ugat anak dia, tak uwi. Balah apa? Tita mudah-mudah balah dengan babo. Apabila balah dengan babo tak kena, tok pakai lalu dak pai mojo tak leh nyuludah aliu ha. Tok pakai lalu dak pai mojo ya apa simu aica dia nak murid kepada babo. Ni masalahnya hak duk berlaku di tempat-tempat kita siapa kadang-kadang tanah dia tak leh lalu. Sekak cik batas tu masuk tanah dia hanya sekak dengan pagar no balah siapa ambil bajak nak takik. Set sungguhlah. Sebab tu kirim taruhlah kepada orang-orang kita kalau hak dengar-dengar ni minta kita bakat-bakat fikirlah kita duduk tepi tu tepi pondok tu orang panggil ya naungi tu besar dah rahmat-rahmat tu pakai. Lepas tu ulama-ulama di Suria kata lagi mana ada pelajar-pelajar agama maka di situ rahmat-rahmat Allah Taala bertalu-talu tu di situ. Pas kita nak rahmat pergi pada kita bodoh sekali lah. Deh, orang panggil naungi pakai kayu besar tu duk meneduhkan kita keberkatan. Sebab tu leh anak jaga-jaga nak royak kita nak bunuh orang tu nak tengok juga. Ni kata mu tak apa mau bunuh, tak apa bunuh dia. Dah tak leh sebab haram. Kalau kita tak boleh, kita memperhalalkan benda yang haram. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Bermula yang dimakan itu haruh kisah dan maaf itu meringan daripada Tuhan kamu dan rahmat dengan kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya. Jadi dua-dua ni mana kata kisah apabila si Zaid ia bunuh si Khalid maka boleh ke tak dibunuh akan si Zaid sebab ia bunuh si Khalid? Jawab kata diperharuhkan oleh syarat bunuh balas. Kemudian kalau tak saya bunuh malah, orang panggil hukum tubiknya diperharuhkan akan dia tinggalkan bunuh malah dengan sebab dimaafkan oleh waris-waris. Maka ketika di si Zaid tak dibunuh balas sebab dimaafkan oleh waris-waris setengah ataupun kerabat bagi si Khalid sana. Kemudian apabila dimaaf ini Tuhan hukum yang kedua ini meringan daripada Tuhan kamu. Ini Allah Taala nak mentakhfif, Allah Taala nak memperangi daripada seorang yang kena bunuh bala al-qatil apabila waris bagi maktul, waris bagi orang yang kena bunuh saat ni maaf ke dia
maaf kepada qatil seperti si Zaid, maka ketika ni makna si Zaid itu terlucut daripada kisah ini satu hukum yang nak merengek Allah, nak mengkurang Allah, lagi pula orang panggil taksir mensyadid Allah Ta'ala terhadap yang membunuh itu. Makna Tuhan nak memperengek daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun daripada kena bunuh bala. Dan rahmat dengan kamu, Allah Ta'ala nak rahmat tu apabila seorang bunuh orang, apabila waris dia tu maaf, maka Tuhan kata tak ada kena bunuh bala. Ini rahmat ni. Ini satu hukum yang Allah Ta'ala nak perengek ni. Allah Ta'ala wi rukhsah, Allah Ta'ala wi kemudahan, dan Allah Ta'ala kasih sayang tu kepada kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya. Bukan terlepas belaka orang ni bunuh orang ni, maka tak ada kena bunuh bala ataupun tak ada kena bayar dia. Ada kena buatlah salah satu. Ni daklah kau bunuh orang dah, bunuh balas pun tak kena, bayar dia pun tak ada bayar dia. Ini dosa adalah pada zimmah dan pada diri seorang itu yang menanggung daripada apa? Daripada dera Allah ataupun siksa Allah Ta'ala. Kalau tah dunia ia tak kena bunuh balas ataupun dia tak bayar dia, orang ini tak terlepas daripada hukum dunia. Belum tentu lagi akhirat yang nak lepas ke tak lepas, tapi dia buat dah salah satu daripada hak Tuhan buat, kemungkinan Allah Ta'ala wi kemaafan dia di akhirat. Di akhirat esok dia saat ni tidak kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia mengijakan salah satu daripada Allah Ta'ala ayat qisas wa emo, dia saat ni tu dimaaf, lepas tu dia bayarkan akan dia. Kalau dia kerjakan salah satu daripada hak Tuhan ayat sini, maka dia terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang diputus atas Yahudi dengan dia kisah Nasara dan Nasara dengan dia apabila membunuh orang. Apabila bunuh orang, bukan macam ni lah. Orang Yahudi yang ada bunuh orang Islam, Kama dia bunuh orang Islam, dia tu melepaskan dia daripada kena bunuh bala. Orang Yahudi yang bunuh orang Islam, dia kena bunuh bala. Hukum dalam Taurat, hukum dalam Quran, kena bunuh bala. Ataupun orang Nasara dia bunuh orang Islam, ataupun bunuh orang Islam, dia tak saya bayar dia. Tak boleh, dia kena bayar, dia kena bunuh. Sebab tu ada satu ketika orang Yahudi dia karut dalam Madinah, kan? Dalam Madinah. Duduk dalam Madinah sana. Ya orang zaman tu ya Islam tak ada kuat mana, tapi Nabi baru-baru pergi duduk di dalam Madinatul Munawwarah. Kemudian Yahudi yang ada di dalam kota Madinah nama Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, 3 golongan besar-besar. Yahudi yang ada di dalam lingkungan bagi Madinah. Dah, ni 3 golongan. Kita nak ingat ni kisah ni. Sejarah lama lagi pula, asal dia pecah ke situ, pecah sini. Pahala ni Yahudi yang marah kepada Nabi. Dia duk dendam dengan Nabi. Sampai sekarang dia duk dendam dengan orang Islam. Kemudian Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, satu ketika dah dia duk lepaskan masalah reba duit bunga di dalam kota Madinah. Dia duk jual menego besar lah Yahudi di dalam kota Madinah. Satu hari orang Tino Islam pakai kelukung, pakai kelubung, katuklah mata. Orang Arab dulu dia pakai jubah dah. Cuma kelubungnya dah. Cuba kita tengok dalam sejarah. Orang Arab asal, Arab Badawi, Arab Darat Teh, Arab Hulu ni, ataupun Arab Jahiliyah, dia pakai jubah dah. Orang Tino. Cumanya orang Arab ni dia tak pakai kelekung, tak pakai kelubung ya. Sebab tu mari Islam nak memperjangok lagi. Apa dia? Disuruhkan, dititahkan kepada orang Islam daripada golongan para puan, suruh kelekung dan bukan kelubung. Itu hak Islam. Untuk nak memperjangok dan mempercomel. Lepas tu ada satu ketika daripada muslimah, daripada orang Islam masuk di dalam nak Madinah. Masuk dalam nak Madinah nak belikan barang. Yahudi duk jual ramalah di dalam Madinah. Lepas daripada tu, apabila orang Tino daripada orang muslim, muslimah daripada orang-orang muslimin nak beli barang, Yahudi kata aku tak saya jual barang kalau mu tak pecahkan kelubung mu. Dan kalau mu tak pecahkan kelubung mu, aku tak akan jual barang kepada engkau hei perempuan. Lepas tu orang Tino saat ni tak mau pecah. Nah Yahudi suruh pecah, dia tak mau pecah. Kemudian dia tunduk nak beli barang, Yahudi ambilkan kelubung saat ni tu gikat, kerana gikat di atas belakang tu. Apabila dia bangun saat ni tu, dia nampak rambut dia, nampak aurah dia. Kemudian perempuan Islam saat ni apabila Yahudi ambil rambut ni, megang apa kelubung gikat di belakang dia, maka ketika dia bangun nampak rambut dia, nampak aurah dia, maka perempuan Islam ini terpek, teriak, berjerit di dalam nak saat ni.
Yo dah jerit politik nak jerit. Aduh dah jerit ke? Bagi kita jerit ke mana? Woi. Kemudian berita ni sampai kepada tentera-tentera Islam yang ada di dalam kota Madinah. Siapa berita ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Yahudi menzalimkan, mengkhianatkan daripada satu muslimah daripada orang Islam. Apabila dengar lagu ni, maka tentera-tentera Islam mari bunuhkan orang-orang Yahudi dengan sebab Yahudi itu mengkacau, mengkhianati, menzalim kepada perempuan Islam. Berat, gegarlah. Apabila tentera Islam daripada Jaisul Islam mari bunuhkan orang Yahudi, gegar. Di dalam Madinah orang panggil timbulkan peristiwa, timbulkan masalah berita, orang panggil khianat Yahudi terhadap orang Islam gini. Malam tu lepas pada tu juga Nabi pun likung kota Yahudi dengan tentera-tentera Islam, hisarkan orang Yahudi nak macam mana? Hisar. Likung. Dia likung dalam tu nak tubik kat alih, tubik dia bunuh. Lepas pada itulah pok Yahudi hatta pok dia tubik mai ciraca mufawadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak baik mana. Kenapa boleh buat lagu ni, kenapa boleh kena orang Islam lagu ni, sebab orang Islam dak buat gapo padamu, ciraca kecek kira ki mari. Ni sebab tu orang Yahudi, nah Tuhan kata kalau apabila seorang ni bunuh seorang, pasti ia kena bayar. Ni hukum Islam di dalam dunia. Ataupun ia tak sih bayar, ia kena bunuh balas. Dua perkara ni tak lepas. Emo kena bunuh balas, wa emo ia kena bayar. Tapi nak pergi lepas ke dua kena bunuh balas pun lepas, ataupun terbayar pun terlepas, lucu belaka. Ini tak lepas daripada hukum syarak. Makna orang ni kena tanggung dosa yang dia bunuhkan seorang di dalam dunia. Akhirat belum tentu lagi supaya orang berzina. Kita buat misal orang zina. Orang zina tu dua hukum. Yang pertama orang berzina, orang muhsin ataupun muhsan ataupun muhsanat. Muhsanat ataupun muhsanah. Orang jatuh yang biasa kecak wati dah dengan nikah yang sahih. Ataupun orang tina yang pernah nikah yang sahih, kecak wati dengan sebab nikah dah nikah yang sahih. Kemudian dia jatuh zina lagi. Lagu mana hukum? Lepas tu orang lelaki ataupun para puan hak yang berzina, para puan yang berzina, laki-laki yang berzina yang tak pernah berlaki, tak pernah bini. Hak ni apakah hukum? Ya tu baik dua hukum. Kalau lelaki yang tak pernah nikah, tak pernah berkahwin, tak pernah kecak rasa wati yang sahih di dalam nikah, ataupun perempuan tu tak pernah nikah lagi, orang ni ya kena godeh 100 rote. Hak Tuhan kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bermula orang tina yang zina dan perempuan yang zina, lelaki yang zina yang tak pernah kecak wati yang sahih lagi, dia tak pernah nikah lagi, maka Allah Ta'ala kata fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendak pukullah oleh kamu hai orang Islam, kerajaan Islam akan tiap-tiap satu daripada mereka kedua mi'ata jaldah, akan 100 rote. Apa mi'ata jaldah? 100 rote kena rapak dengan kulit. Pak, makna rote kena makan kulit. Kalau dia pergi lapik dengan batal, lapik dengan lembek, tak sah pada pukulan. Syarat rotel 100 hutir tu kena rotel rapak lepiah, sebab tu dia panggil mi'ata jaldatin. Nah kaitlah 100 rotan, 100 rotel orang panggil pesing berkulit ke mana? Yakni kena godel, kena kena dengan kulit, makan dengan kulit. Kalau seorang yang kena pukul tu pergi lapik lembek, lapik kain, makna kata kena pukul semula. Pukul mik dia tekak puak, rotel dah besar ibu kaki puak dia selak. Berarti lu nanti godeh hari lah ataupun insya-Allah. Kalau habis kecak wati dah sepore bujel, ya biasa kecak dah wati yang sahih biasa belaki. Orang jatuh pun biasa bini, kan mana dia pergi bujel. Maka ketika ni bukan godeh dak, kena godeh siapa mati. Godeh nak, yakni kena pergi tagawak, pergi gali lubang cabai pak, biskat pinggir, duduk situ lepas tu orang lalu kau tu pakak pukul, 3 utis orang. Lalu pak piah, kena pala darah mencicah. Maka darah ngecik tu dosa dia lurus sikit. Orang mana punga tak kena, orang itulah tanggung dosa ya. Sebab tu di dalam kerajaan Islam, di dalam hukum Islam, orang ni kena pergi pukul 3 utis, kena pala ngecik darah. Puak, darah tu pecah. Dosa dia gugur sikit. Orang ni punga piah, kena pala dengan darah macam cah tu baik. Dosa dia gugur sikit. Orang mana pukul tak kena, orang itulah tanggung dosa yang zina tu.
Siapa mati tu siapa mati. Hak tu siapa mati. Deh, makna tak lepas daripada kedua. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa sengaja dengan kisah sengaja tak mau bunuh balas weh. Tak mau kawin anak ke gedebek, kawin anak nayuk, kawin tak kena bunuh balas, bayar apa tak mau. Gitu. Maka barang siapa sengaja dengan kisah tak mau kena bunuh balas, kemudian daripada dimaki itu maaf. Kalau dia sengaja tak say kena bunuh balas, tapi yang dimaki itu dimaaf, falahu adzabun alim. Dia tak apa tak ada kena bunuh balas, kawin anak nayuk, kawin anak menteri, kawin anak mana puak dan apa masalah. Maka dimaaf dengan sebab dia saat itu sengaja tak mau kena bunuh balas. Lepas tu orang ni maka gapo dia kata falahu azabun alim, maka bagi seorang ni azab yang sangat sakit pada akhirat. Azab yang sangat-sangat sakit pada akhirat dengan neraka ataupun pada dunia dengan bunuh balas. Tu orang panggil bagi dia saat kalau orang tak maaf, makna dia tu kena bunuh balas. Kalau dia tak ada kena bunuh balas sakit di dunia, dia kena azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sekat tu kan mereka kata wallahu a'lam. Mana kata kena bunuh balas, nak lari tak boleh, tak saya nak bunuh balas. Makna kata mereka maaf pada kita tapi kena bayar, dia bayarkan kesalahan dengan sebab kita bunuh seorang itu. Tu mana kata hukum kisah tu baiknya bunuh saat itu dengan sengaja ataupun bunuh tu dengan tersalah ataupun syibih tersalah. 3 golongan daripada perbunuhan. Yang pertama bunuh dengan sengaja, semata-mata kita bunuh dengan sengaja kita nak bunuh, itu kena bunuh balas balik. Orang yang bunuh kena bunuh balas, tapi dia tu kena bayar dia. Ataupun bunuh di atas jalan salah, dia tak ada sengaja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah maklumlah syarat sah jemaah itu berjamaah, dan sekurang-kurangnya kurang jemaah di dalam jemaah ni 40 orang yang kamil. Muka 22 tengah tu. Tengok hari ni jemaah dah ni. Dan telah maklumlah, yakni telah latahlah, telah masyhurlah syarat ni satu perkara yang berkaitan, dia bukan daripada jemaah tapi syarat nak sah jemaah. Apa ni? Ya syarat satu perkara yang terhenti nak sah semaya, tapi dia bukan daripada hakikat semaya, ia bukan diri semaya, ia bukan mahiyah semaya. Ada pun sebut kata rukun semaya, dia tu daripada hakikat semaya, daripada diri semaya, daripada mahiyah semaya. Kita nak misal gana, kita ayat bahasa Jawi lah mudah. Syarat semaya, misalnya kita kata supaya mi'at semaya. Mi'at semaya syarat satu perkara yang berkaitan, berhubung kait dengan nak sah semaya. Maka syarat ini bukan semaya. Mana semaya ni kena semaya dah kan? Tak. Supaya hadap kiblat. Hadap kiblat ni kena pada diri semaya dah. Tak. Satu syarat yang berhubung kait. Nak sah semaya kena hadap kok ni. Kalau menghadap hulu, menghadap hilir, hadap hulu, hadap naik, maya mu tak sah. Sebab apa? Syarat nak sah kena hadap kiblat. Maka kiblat ini satu perkara yang berhubung kait dengan semaya. Nak sah semaya kena ada dia. Tapi dia falaisa minha. Dia bukan daripada hakikat semaya, bukan juzuk semaya. Tapi nak sah semaya kena hubung kait dengan kata dia saat itu kena ke hadap pada kiblat. Ini orang panggil syarat. Faham ni? Syarat ni supaya kita kata air dengan jebur ni, hak tular ke hak lain-lain. Jebur lain pasti air duk dalam syarat bagi nampak berjebur ni sepenuh kena air dalam. Kalau kita tengok jebur tak ada air, tak sepenuh jebur, tak ada air sikit apa. Tapi makna kata air dengan jebur ni, air lain ke air tu dengan jebur tu benda tular. Jawab kata air dengan jebur ni benda lain. Tapi syarat bagi nak sepenuh jebur, nak sedap tengok kena air penuh dalam. Supaya tu syarat bagi nak sah semaya hadap kiblat, tudung aurat. Maka tudung aurat tu hakikat semaya dah, diri semaya hadap. Tapi nak sah semaya kena bergantung dengan dia, kena bertamak dengan dia, kena hubung kait dengan dia, baru nak sah semaya. Tapi dia bukan hakikat semaya. Ada pun kali kita kira rukun, mana takbir.
Allahu Akbar. Ha ni. Allahu Akbar ni ruknun min arkanis salat. Dia rukun sembahyang dan dia satu juz sembahyang, dia kena pada hakikat sembahyang. Makna sembahyang dia tu sembahyang dah. Ha tu faham tak? Ni takbir. Allahu Akbar. Ha diri. Takbir serta niat. Niat tu dikata humbi sembahyang dan takbir kena pada juzuk sembahyang, hakikat sembahyang. Dia tu juzuk sembahyang, dia tu kena pada hakikat mahiyah sembahyang. Supaya baca Fatihah. Adapun kita ambil air wuduk, kita ambil air sembahyang, hak ni bukan sembahyang, bukan diri sembahyang. Hadap kiblat bukan diri sembahyang, tapi nak sah sembahyang terhenti bergantung dengan dia baru nak sah sembahyang. Supaya ni jemaah ni masalah jemaah dengan molek. Ni hak kita dak wak-wak dah ni. Dan telah maklum dan pula telah maklum katanya imam kitanya, dia katakan dan telah maklum syarat sah jemaah itu berjamaah, kena semaya jemaah. Jemaah kena jemaah. Kalau tak jemaah tak sah jemaah. Adapun semaya fardu tak jemaah pun tak apa, semaya seorang pun sah tapi pahala dia kurang. Kita semaya seorang wa zuhur atau asar sekarang usalli fardal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala maya munfarid. Maya seorang dia sah ke tak semaya jemaah kita dengan keadaan kita munfarid, seorang diri boleh sah, tapi nak sempurna pahala jemaah maka tak dapat pahala jemaah, tapi semaya tu sah. Dah. Kerana pada semaya jemaah tidak disyaratkan berjemaah, tapi kalau semaya fardu tak disyaratkan berjemaah. Tak jemaah pun sah. Tak, kalau jemaah boleh pahala 27, kalau tak jemaah tak boleh pahala 27, boleh pahala sah kalau dia khusyuk. Tapi pada semaya fardu 5 waktu sehari semalam tidak disyarat berjemaah, tapi pada jemaah syarat berjemaah. Kita ayat dah gitu, takbir ke nah takbir. Takbir kena niat masuk ngikut imam dalam ra akbar tu. Misalnya tadi maya saja aku semaya fardu jemaah mengikut imam kena duduk dalam ra akbar, jangan luar tu. Kalau takbir Allahu Akbar ngikut imam di dalam ra, luar ra akbar, maya jemaah kita tak sah, sama ada tu imam sama ada makmum. Faham tak ni? Bagai baik ni payah gak ni, tapi orang kadang-kadang kita bermudah-mudah kan ku semaya tak jadi po, tak ada serupa, tak ada wasa sedak, tak ada wasa zong, tak ada wasa mani. Kita waktu orang panggil tak reti. Maya maat tagi berapa? Dengan molek ni. Royak 2 kali dah ni. Banyak kali dah royak, baru ni pun royak dah. Kita takbir tagi, kalau kita tak imi, syarat kata aku imi duduk dalam ra akbar. Duduk dalam Allah, pasuk di ra akbar. Jangan tahu Allahu Akbar di luar ra akbar itu aku tu imi. Ada apa kali jemaah ataupun semaya fardu sah, kita semaya Allahu Akbar maya fardu. Bawah mai siapa kerak baca patut aku lupa niat tak imi, aku imi. Sah, makmum sah kita sah. Tapi pada jemaah kalau kita tahu Allahu Akbar lupa dah niat tak imi, baca patut suk, tak ada niat tak imi, maka semaya kita batal, semaya makmum pun batal sebab kita tu imam. Kalau makmum batal ya sore ya, dia tak ada niat takum mengikut tu imam dalam ra akbar, dalam lafaz Allahu Akbar, maka semaya bagi makmum tak sah, kerana syarat pada jemaah nak sah kena berjemaah. Tengok jemaah yang banyak anak dan sekurang-kurangnya kurang-kurang jemaah 40 orang yang kamil, 40 orang yang sempurna. Ni 40 orang ni. Ni dia tu baik 2 perkataan. Kita tengok lagi kitab sah dalam kitab Raudatul Talibin bagi Imam Nawawi ataupun dalam syarah Majmu' bagi Imam Nawawi, syarah Muhazzab dia kata perkataan Imam Syafi'i, dia kata asahul qaulai, ni salah satu ni perkataan ni. Asahul qaulai minal Imam Syafi'i, perkataan yang sebetul-betul daripada Imam Syafi'i itu baik 2 perkataan. Ning musannaf kita ambil satu perkataan daripada Imam Syafi'i. Syarat nak sah jemaah dalam jemaah 40 orang, yakni 40 orang, yakni sekali terimam serta terimam dah ni 40 orang. Makmum 39 campur masuk terimam seorang jadi 40. Ning perkataan yang pertama. Dan perkataan yang kedua daripada sahih
daripada perkataan Imam Syafi'i, yakni 41. Makna makmum 40 masuk ta'imih jadi 41. Ini perkataan yang kedua daripada perkataan Yasan. Ikutlah 40 atau 41. Lepas tu ketika kita tu makmum tak cukup, ya tubik pada 15 perkataan. Setengah kata ta'imih dengan makmum boleh buat jemaah dah. Kata setengah ta'imih seorang makmum 2 orang boleh buat jemaah dah. Kata setengah ta'imih seorang makmum tak 8 orang, 9 orang capur ta'imih boleh dah. Kata setengahnya daripada perkataan bagi Imam Malik 12 orang, makmum di sebelah orang, ta'imih saat ni tu seorang jadi 12. Boleh buat tanggung di atas perkataan yang qadim daripada Imam Syafi'i, 12 orang boleh buat jemaah. Ini perkataan yang lama tu. Kata yang lama, tapi perkataan lama perkataan mana? Yakni perkataan sebelum Imam Syafi'i kita hijrah pergi kepada Mesir. Perkataan yang keluar Imam Syafi'i duduk di Baghdad, perkataan Imam Syafi'i duduk di Iraq. Perkataan yang keluar di situ orang panggil al-qaulul qadim, perkataan yang lama bagi Imam Syafi'i kata 12 orang boleh buat jemaah. Satu hari apabila Imam Syafi'i kita berhijrah daripada Baghdad daripada Iraq, mari duduk Mesir, ngaji Mesir, jadi mufti di Mesir. Ketika ni ya tubik perkataan yang baru, perkataan etika tu orang panggil al-qaulul jadid, perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i selepas daripada ya hijrah daripada Iraq mari kepada Mesir. Dulu Imam Syafi'i pernah kata jemaah saat ni 12 orang, jemaah pada Jumaat 12 orang sah dah. Apabila ia mai hidup Mesir, ia rujuk, ia tolak perkataan itu, ia kata baru, yakni jemaah syarat nak sah jemaah kena jemaah tu 40 orang ataupun 41. Ini perkataan mana? Al-qaulul jadid, perkataan yang baru bagi Imam Syafi'i. 40 orang ingat molek tu. Pakar kawit orang ni tak buat jemaah, tak boleh nak buat jemaah macam-macam dah. Macam-macam, takutlah tu imej dia pun takut, masjid takut nak igak, takut nak kurung macam-macam dah. Tak buat jemaah pun bamalah baru ni riuh. Tengah-tengah tu imej hak lawai kulit tanma, yalah dia nak kata nak igak boh boh lah. Belalah cabut tu imej ke cabut tak apa dah weh. Kulit tan ni baru kok kedai kok tu mayah. Siapa tak batas sejik lain tak mayah, pakat main mayah sini. Sejak kalau tak mayah, pas di kedai mayah, timeh tak belag dia kita nak mayah. Dia mau tak mau mayah. Pas tu dia kuda piah mayah mak. Kacai-kacai nak cabut. Nah, mertabak timeh nak wear timeh jadi timeh. Pas bisa takut, takut saya ke pengkat ya, saya ke yuk ya, tak gi mayah timeh dengin pun. Takut cabut timeh ya. Pas tengah-tengah engkau dia, aku belah dia mau cabut thumbnail aku daripada image asal aku jangan duk kupu dengan Allah, jangan aku duk lupa Tuhan sudah dia mau cabut thumbnail ke image cabut meh. Ada guys maya gitu tak ada duk cabut juga weh. Tak ada cabut juga, tak ada cabut boleh. Lepas tu pakak mai semaya tempat dia tu ramai penuh cik siapa latah sutup maya. Sebab nak dia lain pakak tak ada semaya jemaah. Lepas tu omong pun tak ada jemaah kau ni. Tak macam apa hamba tahu nak buat kan. Masa tu nah, ampa tu mai surat. Masa Covid benar tu. Ni nak yak tu bala uji ye pokok kita tengok tu hendak teh email murid kata memberi email dah. Memberi email dengan tu bukan email lagi belum diuji bukan email. Mari Covid pak sejak tak tu baik. Terawih tak ada duk gaji tapi tanya, bila ni sejak nak buka terawih tak lewat. Fok tanya ada hari terawih ni. Fok hak tanya terawih tak ada hari terawih. Tapi fok tak tanya senyap fok tu hari. Hafal tanya tu, bila takmir ni dah nak ukur sejak kita so puas cekak tak ada boleh terawih ni. Tanya ni. Lepas tu baru ni ya katuk tu ya katuk. Nah, ampu tu surat so katuk pondok belaka katuk pondok. Nah, tak wi budak dah pondok. Nah, tak wi dah pondok klik laka tu akhir pun setengah kocok anyok ni. Pondok setengah tu kocok anyok. Siapa budak tak ada siapa sekali apa dah. Nah, so sekali. Jadi kerak seng dengan Covid baru ni setengah pondok tu tak ada budak lah. Sebab klik tika Covid tu klik agak klik jadi kemeroh. Buat apa pula setahun. Lepas tu hak tok guru tak ada tu klik. Nah, nampak tu tak boleh buka lagi. Lepas tu kita tu dah buka juga. Oyak pun ni temai buat sejik tu buat sejik semua mai buat sejik. Akak mai 10 orang siapa penuh. Bawa penuh tu puak-puak semua tanya tu babo cocok ke vaksin. Tanya babo cocok tak ke vaksin. Bapa tu pocok yak budak pas anak pocok lalu dah.
Pas mana kertas bocok, lupa tahu mana. Fok semua tanya kita bocok wasing lagi babon ni nak buka pondok nak bocok wasing. Tak bocok wasing tak boleh buka pondok lah. Lepas tu duduk mari. Fok semua nak masuk le pondok. Pondok penuh. Orang duduk mai bomo pun penuh. Cik le pondok. Lek luar kata kena ham kau. Nah, tulis tu. Deh. Fok semua mari tu nak masuk le pondok. Lepas tu wakil jawab anda masuk boleh tapi masuk kaki dua takut tubik kaki satu. Tak wakil tahu. Nah, masuk. Tak ada masuk pasuk. Lepas tu dah kita buka pondok tengah pondok ni tak ada orang buka, tak wani nak ada pondok apa itu bapa pun takut, tak wani nak buka takut kena kat tua, kena gapo, bapa tak wani buka. Lepas tu kerak daripada situ tu sampai sekarang pondok di Kemerau tengah-tengah. Pas masa tu demo tak ada buka, kita buka 9 bulan dah. 9 bulan tu duk ngajar sikit banyak ngajar pada kita boleh buat. Lepas tu kalau demo nak masuk pocak, masuk pocak tak apa. Tapi kita nak ayat tafuk kita tak ada khawi. Kalau demo pocok boleh tapi syarat kita nak demo tulis. Demo tulis kata budak kita kalau pocok kita sakit ataupun tangi jadi koleh, tangi tak lakik, demo jangan jawab guna. Demo kena tulis lai aksong wi kita. Pak kita nak lai suk yo agama tengok. Masuk mau nak kita boleh, nak pocok boleh syarat kita nak lai suk lepas tu demo kena tulis. Tak ada berani masuk gak. Kita nak cedek lah kan kita deh. Ni kita turut demo semata turut putar tulis teruk gawe. Dah teruk gak, mai teruk putar tulis teruk gak. Ikut demo peradak kedak teruk gak. Dah kita kena tengok juga dah. Ni masalah Jumaat dia hari ni. Kita kena jaga dah. Orang yang kami yakni orang yang akil balik. Apa makna kata 40 orang ni yang kami yakni orang yang akil. Makna orang yang berakal. Balik. Apa balik? Umur cukup 15. 15 taitan. Ataupun tak sampai 15, dia mimpi, dia ahlam, dia mimpi. Tu boleh lakar tu. Makna kata makmum hak mari semaya jemaat 40 orang ni, ilmu kita kata orang ni yang berakal, dia bukan orang gila. Dia bukan orang bodoh. Lagi pula dia tu balik mana umur dia sampai 15 taitan, cukup 15 sempurna. Dia bukan kanak-kanak yang tak mumayyiz. Syarat bagi makmum hak nak jamaah jemaah ataupun jemaah dalam jemaat ni, dia kena orang yang balik, yang akil dan balik. Lagi pula merdeka. Orang ni bukan gunik orang, bukan hamba orang. Makna 3 syarat. Syarat pertama yang kami makmum nak semaya jemaat, nak buat jemaah ni makna dia tu kena berakal, bukan bodoh, bukan gila. Dan dia tu balik mana umur dia tu sampai 15 ataupun tak sampai 15, 13 yang mimpi dah. Syarat yang 3, dia saling merdeka, bukan hamba orang, bukan gunik orang. Yang keempat, syarat hak ni jemaah makmum yang nak semaya jemaat kali ngata imam 40 orang ni mustautin. Apa mustautin? Yakni orang yang tetap situlah lah mana aku mati hidup, duduk situ. Supaya duduk jabat ni. Aku kalau sakit, kalau sakit lah mana, kalau lagu mana, dia sakit kuat ke tak kuat. Lagu aku nak mati sini. Aku nak mati kapun jabat ni. Lah mana aku nak mati sini. Ni orang panggil mustautin. Apa farak di antara mustautin dengan mukim? Lain tau. Orang bermukim, ya tak tentu kadang-kadang mukim 3 hari, mukim 10 hari, mukim setahun, mukim 2 tahun. Tapi ya tak kalau kahwin ni sakit, kahwin nak kelik mau kahwin. Ni orang panggil orang bermukim supaya tok pakai duk pondok, supaya pelajar sekolah duk mau sekolah, duk setahun, 2 tahun, kadang-kadang pelajar pondok duk 10 tahun. Tapi ya tak kahwin nak kelik duk rumah. Kahwin sakit, kahwin nak rumah, kahwin alim, kahwin nak kelik duk rumah, tak ada nak mati pondok. Orang ni tak boleh berikan nama mustautin dan orang ni tak dibilangkan jemaat dengan dia. Supaya tok pakai duk pondok 10 tahun. Duk pondok 5 tahun. Ahli kampung di situ tu boleh panggil ke tak tok pakai tu ahli jemaat. Tak boleh panggil ahli jemaat dan tak dikirakan jemaat dengan pelajar-pelajar pondok kerana dia itu bukan mustautin kadang bermukim duk situ sama tara dia nak mengaji. Apa pondok-pondok semua nak buat jemaat dengan tok pakai tak boleh. Tapi kalau buat tu buat gitu yalah. Tapi orang panggil syarat bagi sah jemaat tu terluput mustautin. Dia tu akidah tak bodoh, tak gila. Dia tu umur 15 dah. Dia tu merdeka tapi syarat sah lagi tak cukup. Syarat yang keempat, dia tidak mustautin. Dia tu bukan orang yang tetap di situ.
Ingat molek tu. Supaya orang ni ya bin ni mai duk kampung kita bertanya ya, mu nak mati sini tak? Kawan ada sakit gigi, kawan nak klik rumah kawan kau nak tak ada nak mati jabat. Orang tu tak boleh kira ahli jemaah dengan dia tu. Tak boleh kira jemaah dengan dia sebab apa? Dia tak ada mustautin di situ. Syarat bagi orang nak jadi jemaah, nak panggil ahli jemaah, syarat dia mati hidup, dia nak mati situ. Mau bini dia tu, kalau dia bini orang jabat, dia nak mati jabat. Kalau dia bini nastar, dia nak mati nastar. Nak klik dah kau ni, klik star zero orang tua ya, tapi nak mati sana. Ni orang panggil ahli mustautin, tapung dia kata mustautin tu dinama kata ahlil jumu'ati. Boleh bilang Jumaat dengan dia. Tapi kalau kita kata qura muttasilah, kampung-kampung yang berhubung nak bagi hak tu bila Jumaat pada satu kampung ni masalah yang besar juga deh. Satu kampung buat 2 Jumaat, satu kampung buat 2 masjid, tak apa sampai 3 masjid. Hak ni kena kira. Tengah-tengah ada jadi dah. Tapi kalau kita di Suria, jadi nak beza kampung tak boleh. Dia panggil qura muttasilah, kampung yang berhubung tak tahu mana kai. Sebab tu Syekh Said Ramadan Buti, Dr. As-Said Muhammad Said Ramadan Buti, masa kita duduk sana, kita duduk main maak dengan dia duduk belakang. Hak mati syahid dalam sejik kena berdiri kena bang dah. Atau Dr. Muhammad Said panggil Dr. apa? Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Buti. Umur kita dekat umur ya sejik bawah pok kita duduk atas. Pas hari Jumaat ni dia buat gana. Dia kena qura muttasilah, yakni kampung yang berhubung, tak nak buat kek tak boleh. Pas dia buat gana sudah semaya Jumaat siap, ia iringkan dengan zuhur. Sunat iring dengan zuhur. Tu ulama besar-besar aja ni. Daripada Syekh Buti, daripada Syekh Wahbah Zuhaili hak karya kita ada. Karya kita Al-Fiqhul Islam wa Adillatu Tafsir Munir, lagi pula Tafsir Wazid, kitab besar-besar tu. Fok ni dia buat ke apa? Dia buat Jumaat, lepas pada tu iring dengan zuhur. Sebab kata setengah sah, kata setengah tak sah. Dalam satu kampung pergi berimpung 2 Jumaat, berimpung 2 masjid, kata setengah sah, kata setengah tak sah. Hak mana jatuh dulu, hak mana jatuh dia. Kadang-kadang kita tak tahu hak mana jatuh dulu, jatuh dia. Dia kira dia Assalamualaikum ta'imir. Apa payah? Pakai iring dengan zuhur selalu. Lepas ni syarat bagi nak sah Jumaat 4 perkara. Yang pertama, orang yang akil bukan bodoh, bukan gila. Syarat yang kedua, umur cukup 15. Syarat yang 3, orang ni merdeka. Syarat yang 4, nak bila Jumaat dengan dia kena mustautin, mati hidup nak mati situ. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Diri bagi 40 tu sah kena sembahyang diri. Maknanya sembahyang dia takbir Allahu Akbar dengan takbir dia. Kalau takbir baik ni tak asal ni. Allah. Right. Tak bunyi untuk diri sebab orang panggil setiap kelimah daripada rukun, daripada takbir Allah Akbar ya rukun. Dia kena yusmi' nafsahu. Dia kena mendengarkan akan diri min hurufit takbir, daripada huruf-huruf takbir nak masuk leling aja. Allahu Akbar. Kena bunyi bila kalau buat Allah tak sah. Kena ingat tu. Orang yang sah diri je. Sah semaya diri mana nak? Ya takbir nak bunyi bila Allahu Akbar. Nabi punya bi masuk leling sute harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin min hurufit takbir. Kena tu bi kena dengarkan diri. Dia mulai tepi tu oleh kena dengarlah Allahu Akbar. Orang tepi pun dengar betul-betul. Ya sendiri tu mendengarkan diri sendiri. Pas kita takbir Allah senyap, akbar senyap. Ada apa? Akbar. Allah tak bunyi. Maka takbir yang ketika ni tak sah. Tu orang semaya sah, semaya diri tu. Deh. Ataupun baca Fatihah tak kenal. Ni orang panggil tak sah juga semaya diri tu. Baca Fatihah, orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak apa lagi bahasa Arab lagi. Faham mana you baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tak erti tak apa lagi. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada sedih. Ni ya jadinya akan dikau lah berhala aku sembah, akan dikau lah berhala aku minta tolong. Honanya kalau kita ngaji lain orang panggil domiru faslin, domir faslin yang menceraikan daripada amil. Iya kena sedih. Iyyaka na'budu.
wa iyyaka nasta'in. Kena sedih. Lepas dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia tak kerti makna tu iya tu dalam kita anak kata nah, di dalam kita i'anah tu talib kata orang baca iya tak ada sedih, dia kata nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikalah berhala mana as-sanam, akan dikalah berhala aku semua, akan dikalah engkau sani aku minta tolong. Lepas tu kalau dia reti pergi baca juga buat main-main, maka kufurlah ia. Kena beringat tu bagi orang yang baca tu. Kena sos mai diri. Maka jika ada di dalam 40 orang itu yang tiada sos sembahyangnya, seperti ada setengahnya tiada tahu membaca Fatihah. Tak reti baca Fatihah. Tak boleh dah. Tak kira tu jemaah dengan dia. Ada ke orang tak reti baca Fatihah, kita ajar bismillah, boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Alham tak boleh baca. Supaya orang baru masuk Melayu ataupun orang baru masuk Islam, muallah nak baca Fatihah tak boleh. Lepas tu nak buat lagu nak bilal ke dak jemaah dia tak bilal sebab nak baca Fatihah tak boleh. Tapi semaya dia boleh tak? Boleh semaya. Kira tak sah. Lepas nak baca Fatihah tak mana? Lepas kena diri qada Fatihah tu. Nak baca Fatihah tak mana? Bismillah qada tu boleh kaca-kaca. Nak baca alhamdulillah baca tak boleh. Kita kata alhamdulillah tak boleh baca. Ar-Rahman baca tak boleh. Lepas tu dia nak buat lagu nak semaya syarat. Semaya dia kira disah. Tapi nak bila jemaah dengan dia tak boleh. Kerana apa? Kerana dia baca Fatihah tak mana. Tapi sah nak semaya. Dia duduk pada anak. Ulama tu dia nak baca bahasa Arab tak boleh. Baca bahasa Siye. Tak boleh bahasa Siye. Baca bahasa Melayu. Ambil makna daripada Fatihah bahasa Melayu. Bahasa Melayu nak bismillah dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat pengasih. Baca ke tu? Kalau orang nak baca Arab tak pandai, dia terjemah pada bahasa Melayu ataupun dia terjemah kepada bahasa Siye, tapi syarat dia kena tak reti sungguh. Lepas tu bahasa Siye pun tak reti bahasa Melayu tak, dia diri sekadar panggil Fatihah tu. Duduk dia sebenarnya pada zikir, tamu zikir subhanallah, baca Fatihah 8 minit. Kita tak boleh seminit. Subhanallah ataupun la ilaha illallah, la ilaha, ganti daripada Fatihah. Tapi dengan dia boleh ke tak kita nak bila jemaah? Jawab kata tak boleh, kita nak bila jemaah dengan dia. Nah, askat tu dulu kami kata wallahu a'lam dah.